dengan kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey, kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bekerjasama untuk apa tahu? Untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Kerjasama dalam menjamin keselamatan dan kedaulatan negara di mana kalau kita lihat RESCOM, okey, iaitu tentang kalau kita lihat sebagai Rajang Area Security of Command, di mana yang ini kalau kita lihat sebagai satu, kita kata sebagai gerakan untuk apa? Menangani masalah komunis. RESCOM untuk menangani masalah komunis di Sungai Rajang, iaitu di Sarawak. So sebab itu dia RESCOM R. RESCOM R iaitu kerjasama kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri melalui RESCOM. Dan satu lagi iaitu ESCOM. ESCOM ni ialah Eastern Sabah Security Command, di mana ini juga adalah berkaitan rapat dengan kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri menubuhkan Eastern Sabah Security Command untuk menangani masalah pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di Lahad Datu. Jadi kerjasama ini telah dilakukan supaya dapat menangani masalah pencerobohan. Pencerobohan. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya intipati paling penting tentang RESCOM dan ESCOM ni sebenarnya adalah berkaitan rapat dengan kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bagi menangani keselamatan negara. Okey, boleh faham Daniel? Ya, itu dalam kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Baik. So itu berkait rapat dengan iaitu ESCOM dan juga RESCOM. Dan satu lagi tadi ada yang bertanya iaitu tentang pendudukan Jepun. Okey, thank you Daniel. Okey. Baik, seram aku. Baik, untuk pendudukan Jepun pula, kita akan gunakan iaitu nota ringkas yang cikgu telah berikan dalam modul. Dalam modul itu iaitu yang ini. Okey. So berkaitan dengan dasar pendudukan Jepun, soalan daripada Danisha iaitu tentang dasar pendudukan Jepun. Bila soalan bertanya tentang dasar pendudukan Jepun, paling penting kalau kamu kena lihat iaitu dasar berkaitan apa? Dia dasar berkaitan sosial, dasar berkaitan ekonomi, atau dasar berkaitan politik. Jadi kalau soalan-soalan tanya tentang dasar pendudukan Jepun di negara kita seperti ini, so dasar pendudukan Jepun terbahagi kepada 3, sama ada dasar pentadbiran, kemudian dasar ekonomi atau juga dasar sosial. So kalau soalan tanya tentang dasar pendudukan Jepun, jelaskan tentang dasar pendudukan Jepun. Dia tak mentionkan dasar pentadbiran ke, ekonomi ke, sosial, maka kamu boleh ambil mana-mana dasar. Sama ada dasar pentadbiran. Dasar pentadbiran seperti apa? Seperti pentadbiran tentera Jepun. Ingat, pentadbiran tentera Jepun iaitu pemerintahan tentera. Kemudian juga nama-nama yang diberikan, nama-nama baharu seperti Singapura dikenali sebagai Shonanto dan Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru. Itu kamu kena ingat. Itu dasar pentadbiran tentera Jepun. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu diletakkan di bawah pentadbiran Thailand. So ingat mana-mana yang kamu boleh ingat saja. Yang senang-senang nak ingat. Kemudian dasar terhadap Raja-Raja Melayu masih lagi diberi pengiktirafan, Raja Melayu diberi bayaran bencin. Jadi itu dasar pentadbiran. Ingat mana-mana yang mudah untuk diingat. Ya. Dan juga tak lego lagi. Okey, baik. Kemudian dasar ekonomi, sistem ekonomi kawalan. Dan oleh kerana sistem ekonomi kawalan, Jepun telah memperkenalkan rancangan-rancangan ini. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan. Untuk apa? Untuk mengawal selia, untuk monitor barangan-barangan yang dilupuskan, yang dihapuskan. Dan juga membuat penyelidikan kegunaan baharu. Maknanya apakah barang-barang yang dia boleh dihasilkan
daripada sumber tempatan. Yang itu. Dan satu lagi dasarnya iaitu mencetak mata wang Jepun iaitu mata wang pokok pisang itu. Begitu juga dasar sosial. Okey, tadi dasar ekonomi, yang ini dasar pentadbiran dan juga satu lagi dasar sosial. Dasar sosial ini berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan mudah saja. Jepun telah menutup semua sekolah-sekolah Inggeris dan Jepun dan memperkenalkan sistem persekolahan Jepun. Okey, yang macam tu. Kenapa? Untuk memupuk nasionalisme Asia, menanam kesetiaan kepada Jepun. Macam tu. Dan juga sikap Jepun terhadap agama serta catuan penghasilan makanan pun boleh diberikan poin kat situ. Serta juga layanan. Paling mudah kamu nak ingat, layanan Jepun terhadap penduduk. Okey, perbezaannya orang Melayu Bumiputera, orang Cina dan juga orang India. Jadi ini yang dikatakan dasar pendudukan Jepun. Iaitu perlu dilihat daripada 3 perkara. Dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan juga dasar sosial. Baik, soalan yang tanya, yang duit Jepun tu kan cikgu, kenapa kadar inflasi nanti naik? Okey, baik, bagus soalan itu. Baik, sebenarnya apabila mata wang Jepun dicetak, sebenarnya dia dicetak dengan berlebihan. Maknanya cetakan tanpa kawalan. So, dia telah dicetak tanpa kawalan. Bila tanpa kawalan, dia menjadi terlalu banyak. Bila duit terlalu banyak, maka kamu kena faham bahawa duit yang banyak, duit banyak mengejar barang yang sedikit. Bila barang sedikit, duit tu terlalu banyak, maka keadaan ini dikenali sebagai inflasi. Duit yang banyak mengejar barang yang sedikit, ini dipanggil inflasi. Sebab apa? Duit dah terlalu banyak, barang sikit. Maka inflasi maknanya apa? Apa yang berlaku? Iaitu harga barang meningkat. Meningkat dengan mendadak. Itu yang kalau kita tengok dalam jadual kan, ada yang sebelum kedatangan Jepun, telur tu hanya 0.3 sen. 3 sen saja sebiji. Kemudian semasa pentadbiran tentera Jepun, sebiji tu RM1.25. Kemudian lama kelamaan di akhir pemerintahan tentera Jepun, sebiji tu jadi RM8. Sebiji RM8 sebiji telur RM8 dengan kulit-kulit kau makan nanti. Kan? Jadi itu yang dikatakan inflasi. Faham Danisha? Demand tinggi, harga tinggi. Ya. Demand sikit, harga sikit. Ya. Okey. Baik. So ini betul ke Afrika pernah ada super inflasi sebab ekonomi runtuh? Ya, betul. Betul. Sebenarnya memang Afrika, especially kawasan Zimbabwe. Zimbabwe pernah mengalami hyperinflasi di mana untuk mendapatkan sebuku roti, kamu kena bawa satu troli duit. Satu troli duit Zimbabwe tu, satu troli tukarkan untuk dapat sebuku roti. Itu back to 2008, 2009 macam tu. Memang pernah berlaku. Memang pernah berlaku. Jadi itu kita kata hyperinflasi. Yes. Okey, baik, bagus. Terima kasih banyak kepada soalan-soalan ini. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, iaitu ada yang tanya tentang DEB dan DPN. Ya, okey. Okey. So, ada yang tanya tentang DEB dan DPN. DEB dan DPN tak lego lagi. Okey, DEB dan DPN. Okey, so DEB dan DPN dia ada dalam bab yang ke-8, iaitu dasar ataupun kita kata membina kemakmuran negara. Bab yang ke-8. Baik. DEB, DPN. Jom kita tengok. Okey, sekarang ni korang kena faham betul-betul. Topik ni memang topik yang hangat diperkatakan. Okey, korang faham betul-betul. Okey, so kita tengok tentang DEB. Okey, baik. Paling penting cari perbezaan antara DEB dan juga DPN. Apa yang membezakannya? Pertama sekali, perbezaan ialah
DEB dia berlangsung selama 20 tahun. Daripada 1970 sampai 1990. 20 tahun 1970 hingga 1990. 20 tahun. Okey, manakala DPN sebenarnya berlangsung selama hampir 10 tahun, iaitu daripada 1991 ini sampailah ke tahun 2000. Okey, itu perbezaan yang pertama. Okey, ke tahun 2000. So dia 10 tahun saja. Ya. 1991 hingga 2000. So itu perbezaan dia. Dan DEB dulu baru DPN. Okey, baik. Itu yang pertama. Kemudian daripada segi tujuan. Okey. So kalau kita lihat di sini, okey, tujuan dasar ekonomi baharu sebenarnya adalah untuk memulihkan ketidakseimbangan. Tapi kamu kena tengok yang mana tahu? Matlamat DEB ni. Okey, matlamat DEB adalah untuk mencapai perpaduan. Ingat, perpaduan dan kesejahteraan kaum melalui strategi serampang dua mata. Serampang dua mata maknanya apa? Satu tindakan dapat dua hasil. Iaitu pertama dengan membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. Jadi dua matlamat ni. Okey, mencapai perpaduan dengan cara apa? Basmi kemiskinan dan susun semula masyarakat. So itu DEB. Okey. Dan DEB ini bagaimana dilaksanakan? Iaitu dengan seperti ini. Okey, iaitu antaranya pertama sekali of course meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, sama ada luar bandar ataupun bandar. Dan nak meningkatkan taraf hidup rakyat mestilah apa? Mesti kalau luar bandar mereka semua akan diberi bantuan. Okey, bantuan-bantuan untuk pertanian. Bantuan-bantuan yang banyak. Kalau di bandar membuka peluang pekerjaan. Di bandar peluang pekerjaan. So dua cara inilah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan juga akan menyediakan kemudahan asas. Kemudian rancangan buku hijau, iaitu menambahkan pendapatan rakyat, dan pengeluaran bahan makanan. Pengeluaran bahan makanan. So ini rancangan buku hijau, jadi mengusahakan pelbagai jenis tanaman. Tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran. Dan juga untuk mencapai matlamat DEB ini, agensi-agensi kerajaan ditubuhkan. Iaitu Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, LPN, LPP, RISDA. Ini semua antara agensi kerajaan yang akan membantu untuk di bidang masing-masing lah. Tujuan dia untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Maknanya meningkatkan taraf hidup ni yang dilakukan di sini adalah untuk apa? Sama juga untuk membasmi kemiskinan. Rancangan buku hijau ni di bawah ni pun sama juga membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat. Kemudian juga agensi-agensi kerajaan juga tujuan dia untuk usaha membasmi kemiskinan. Dan juga yang lain-lain seperti Felda. Felda ini pembangunan tanah. Pembangunan tanah Felda. Kemudian pembangunan wilayah seperti Kejora, Ketengah, Dara, Kesedar. Ini membangunkan wilayah-wilayah untuk industri getah dan kelapa sawit. Itu. Kemudian juga ada pemilikan modal saham dengan wujudnya ASN dan ASM, Amanah Saham Nasional, supaya kaum Bumiputera akan dapat memiliki saham-saham dari syarikat perdagangan. Kemudian pengenalan IKS, industri kecil dan sederhana, industri kraftangan, makanan, pakaian, juga untuk membaiki taraf hidup dan menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Serta satu lagi, pendidikan tenaga kerja mahir, di mana kerajaan menyediakan pendidikan menengah dengan akademik dan vocational. Lalu kerajaan wujudkan sekolah teknik,
sekolah vocational. Okey, untuk apa? Untuk memberi pendidikan supaya mereka menjadi tenaga kerja mahir. Itu DEB. Itu DEB, Cikgu Ekonomi Sadar Diri itu macam mana? Sekejap Fariz, kejap lagi cikgu bagi tahu. Baik. Kemudian kalau DPN, matlamat dia apa? Masih lagi sama. Matlamat DPN mencapai perpaduan negara juga. Tetapi, take note ini, melalui pengagihan kekayaan. DEB mencapai perpaduan juga dengan cara apa? Membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat. Ada dua. Tapi kalau DPN mencapai perpaduan juga, tapi dengan cara agihkan kekayaan. Distribute. Okey, bahagi-bahagikan kekayaan. Kekayaan negara. Melalui pembangunan, maknanya membangunkan semua kawasan-kawasan sama ada antara negeri ke, bandar ke atau luar bandar ke, bangunkan sekali. Jadi apakah strategi DPN? Strategi DPN lebih kepada merujuk kepada bidang-bidang tertentu. Seperti strategi DPN ada bidang dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan juga kemudahan fizikal dan alam sekitar. Di mana kalau kita lihat dalam bidang ekonomi, kerajaan galakkan penglibatan aktif pihak-pihak swasta. Program penanaman semula, penggunaan sains dan teknologi, pemilikan saham Bumi Putra. Daripada sosial, kerajaan memberikan insentif dan kemudahan pendidikan tanpa mengira kaum, wujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra, serta membentuk masyarakat yang berdisiplin serta progresif. Jadi, ini DPN. Jadi, bagaimana dilaksanakan? Laksanakan dengan 4 cara. Kalau DEB tadi dengan banyak cara kan, dengan seldanya, dengan membuka kawasan wilayah-wilayah baru, kemudian juga peluang pekerjaan, kemudian juga dengan memberikan tenaga, mewujudkan kemudahan untuk tenaga mahir, rancangan buku hijau, itu pelaksanaan. Kalau DPN, pelaksanaan dia cuma ada 4. Membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat, menyusun semula modal saham, dan juga pembangunan wilayah. So, 4. Compare dengan DEB, DEB ada berapa? Ada banyak. Rancangan buku hijau, agensi kerajaan, pembangunan wilayah, Felda, pemilikan saham, pengenalan industri kecil dan sederhana, pendidikan tenaga kerja mahir, meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi bandingkan. Cara pelaksanaan pun beza. DEB, pelaksanaan dia banyak. DPN, pelaksanaan dia cuma ada 4 sahaja. Basmi kemiskinan, susun semula masyarakat, susun semula modal saham, dan pembangunan wilayah. Kalau dia tanya perbezaan DEB dan DPN, boleh kan bagi maksud dia? Boleh? Boleh. Dan kalau kamu bagi maksud tu, bagi sekali dengan perbezaan tempoh. DEB daripada 1970 hingga 1990. Kalau DPN daripada 1991 hingga tahun 2000. So, itu pun sudah memberikan poin perbezaan. Poin perbezaan. Dan soalan mungkin akan banyak tanya tentang pencapaian. Dari sudut pencapaian, DEB dengan DPN ni, kamu boleh beri dari sudut aspek sosial, begitu juga daripada aspek ekonomi. Di mana kalau aspek sosial ni, kita tahulah, penurunan kadar kemiskinan, peningkatan kualiti hidup, dan juga wujudnya masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra, kemunculan golongan-golongan pertengahan, dan beberapa lagi seperti pengangkutan dan perhubungan. Jadi ini yang dikatakan sebagai perbezaan DEB dan DPN. Paling penting pelaksanaan dia berbeza, matlamat pun berbeza. Kalau kemajuan kemudahan asas, kalau kemajuan kemudahan asas, tidak. Kalau kita kata sebagai kemajuan dalam bidang pendidikan, kemajuan infrastruktur boleh.
Tapi kalau kita kata kemudahan asas lah. Ingat ya, Vinesh? Okay. Kemajuan means that advance. How you can say that basic, okay, basic infrastructure, you say that, okay, already advanced. So macam mana you nak combinekan advance dengan basic tu? So kalau you kata basic. Kalau you kata kemajuan, is kemajuan. Macam tu. Okay, so itu kena faham. Baik. So soalan tadi tanya, cikgu, ekonomi sara diri tu macam mana? Baik. Ekonomi ada dua. Okey, jenis kegiatan ekonomi ada dua. Okey, iaitu Faris tanya. Baik, ekonomi ni sebenarnya ada dua, iaitu pertama, okey, ekonomi terbagi kepada dua, iaitu ekonomi sara diri, okey, sara diri, dan juga satu lagi ekonomi, okey, ekonomi dagangan. Okey, baik. So, kalau ekonomi sara diri, maksudnya adalah ekonomi untuk diri dan keluarga sahaja. Untuk diri dan keluarga sahaja. Maknanya untuk sara hidup diri dan keluarga sahaja. Tapi kalau ekonomi dagangan adalah untuk ekonomi, kegiatan ekonomi yang dibuat secara besar-besaran untuk menghasilkan keuntungan. Dan supply banyak-banyak ke seluruh negara ke seluruh diekspor ke luar negara ke, itu dipanggil ekonomi dagangan. So dapat bezakan sara diri lah kecil lah. Ekonomi dagangan dia adalah ekonomi yang besar. Boleh faham, Faris? Okey. Jadi itu berkaitan dengan DED dan DPN. Okey, Teh Kirning. Kamu ada nota ni tak? Okey. Dan Farid Azhar ada tak? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Cikgu baru kongsi dalam grup. Okey, baru kongsi dalam grup WhatsApp. Okey, kamu boleh ambil nota ni. Ya. Boleh ambil nota ni. Baik. Kita Kirning boleh kongsi. Maksudnya ekonomi sara diri tu macam cucuk tanam semua tu lah. Ya, ekonomi sara diri maknanya kamu buat kerja untuk diri kamu, menyara diri kamu dan menyara keluarga kamu. Itu saja. Itu beza dia. Ekonomi dagangan untuk supply ke seluruh kawasan dan seluruh negara atau diekspor ke luar negara. Boleh share tak kat tele juga, cikgu? Boleh. Nanti cikgu sharekan dekat Telegram ya. Baik, Syafira. Baik, boleh. Okey, baik. So soalan lain iaitu berkait rapat dengan pemasyhuran kemerdekaan bab 10. Baik. Ini bab 10 tingkatan 4. Okey, baik, bagus soalan kamu. Aktif hari ini ya. Selalunya korang ni pasif sikit. Okey, bab 10 pemasyhuran kemerdekaan. Okey, bab ni sebenarnya senang. Okey, sebenarnya senang bab ni ya. Tapi kena fahami betul-betul. Okey, kena fahami betul-betul. Okey, iaitu Zofan Okey, baik. Okey, baik. Untuk bab 10, okey, iaitu berkait rapat dengan kemerdekaan. Okey, pemasyhuran kemerdekaan. Ingat pemasyhuran kemerdekaan, bila kemerdekaan nak disambut akan ada dua jawatan kuasa. Ingat, ada dua jawatan kuasa. Iaitu jawatan kuasa persediaan fizikal dan juga jawatan kuasa sambutan. Ada dua ni Fizikal ni sebenarnya untuk apa? Untuk mereka membina stadium dan membina istana untuk Yang di-Pertuan Agong. Kemudian buat lagu kebangsaan, iaitu lagu negaraku. Kemudian bendera. Bendera Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian juga jata negara. Yang ini jata negara. Dan juga bunga raya. So ini adalah jawatan kuasa fizikal. Jawatan kuasa sambutan pula iaitu untuk apa? Untuk memeriahkan sambutan. Okey, dengan cara apa? Okey, bangunan-bangunan di sekitar bandar, jalan ataupun Padang Kelab Selangor dihiasi dengan lampu. Okey, pakaian dari negeri Kedah, baju muskat yang diubah suai. Kemudian ada kursus khas protokol. Okey, untuk pegawai-pegawai kerajaan. Okey, dan semua pegawai kerajaan diberikan gaji seminggu lebih awal. So ini jawatan kuasa sambutan. Bezakan
jawatan kuasa sambutan dengan jawatan kuasa persediaan fizikal. Dalam nota ni, dalam modul ni memang mudah nak faham sebab kita tengok dia punya flow dia kan. Dan apakah item-item dalam jawatan kuasa persediaan fizikal. Pintu gerbang sampai sekarang lagi. Ya, sampai sekarang ada. Ada juga yang telah dirobohkan pun dia. Okey. Dan detik permasyhuran kemerdekaan negara, soalan ni selalu tanya juga. So, kalau ditanya mula daripada mana? Kamu mula daripada pukul 10 malam tu. 10 malam tu, cerita tentang kedatangan wakil parti perikatan, dan kemudian ada 300 pemuda membentuk perbarisan kehormat. Kemudian menjelang 5 minit lagi, pukul 12, semua lampu dipadam. Dan kemudian pukul 12, lampu dipasang semula dan diiringi laungan Merdeka. Dan kemudian pada waktu inilah, tepat pukul 12, bendera Union Jack diturunkan. Dan kemudian bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Diiringi dengan lagu Negaraku dan sorakan Merdeka dilaungkan 7 kali. Baik, kemudian barulah Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan sebagainya. Dan menjelang pukul 1, majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat. Ingat walaupun kamu nampak macam cikgu ada sikit sini kan, sebenarnya yang penting kalau soalan tu 8 markah, kamu bagi 8 daripada mana-mana ini mengikut susunan akan dapat 8. So dia tak perlu detail, maknanya ini nak kena cerita semua, kemudian yang ini nak kena cerita semua, tak. Ambil poin-poin penting dan jadikan dia ayat mengikut kefahaman kamu. So kamu boleh skip mana-mana poin yang kamu rasa tidak penting dan kamu boleh pergi kepada poin yang seterusnya. Dan kemudian barulah keesokannya berlangsunglah peristiwa bersejarah ini. Daripada pukul 8.15 pagi, Tunku Abdul Rahman membacakan permasyhuran kemerdekaan, dan Merdeka 7 kali, menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu diiringi lagu kebangsaan, lagu Negaraku, dan seterusnya. Jadi ini tentang bab 10 tentang yang paling pentinglah bab 10 ni, iaitu isu tentang permasyhuran kemerdekaan. Permasyhuran kemerdekaan. Baik, adakah bahagian ini menjawab soalan? Iaitu jawab soalan daripada Iskal Taking. Macam nama Isketan Bola pula. Macam nama Isketan Bola. Baik. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak ni berkaitan dengan ni? Faham itu paling penting. Paling penting, iaitu tentang detik-detik permasyhuran kemerdekaan itu. Baik. Kemudian ada juga soalan, sama-sama. Dan ada juga soalan berkaitan dengan, pertanyaan berkaitan dengan Zopfan. Zopfan, iaitu berkaitan rapat dengan, Zopfan iaitu Zone of Peace, Freedom and Neutral. Zone of Peace, Freedom and Neutral, dan ini cikgu rasa daripada bab yang ke-9, iaitu berkaitan rapat dengan iaitu negara kita. Negara kita ni adalah negara yang berkecuali, di mana kita telah mengisytiharkan tentang kawasan itu, kawasan Zopfan ini zon yang tidak boleh dimasuki senjata nuklear dan sebagainya lah. Iaitu zon yang kita bebas daripada nuklear, radioaktif dan sebagainya, untuk mengelakkan daripada tercetusnya ketidakstabilan di kawasan negara kita lah. Baik. Dan Zopfan rasanya ada dalam ASEAN kalau tak silap cikgu. Dalam ASEAN. Baik, cikgu boleh tak bincang 14 hari ke? Daripada jauh yang saya rasa saya dah terlupa. Soalan daripada jauh yang saya rasa saya dah terlupa. Berkait rapat dengan soalan apa tu? 14 hari kekosongan. 14 hari kekosongan itu adalah berkaitan dengan di mana bintang 3 telah pun
okey, telah menguasai negara kita dengan menguasai pejabat-pejabat kerajaan, okey, dan mereka telah menjalankan undang-undang masing-masing, maknanya undang-undang sendiri. Dan apa yang mereka buat iaitu bintang 3 telah memburu, okey, memburu orang yang disyaki terlibat dengan membantu Jepun. Okey, dan pada waktu itu mereka menjatuhkan hukuman kepada mereka-mereka yang telah bekerjasama dengan Jepun semasa pendudukan Jepun di tanah Melayu. Cik, Ya. saya nak tanya, kalau soalan tu tanya, apa sumbangan Dato' Onn Jaafar dengan Kian Saleh dalam masa 14 hari kekosongan tu? Okey. Kalau sumbangan Dato' Onn Jaafar dan juga Kian Saleh, baik. Kian Saleh sebenarnya telah pun sumbangan dia iaitu telah berjuang mempertahankan orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu di kawasan Batu Pahat. Di Batu Pahat. Daripada apa? Daripada serangan bintang 3. Serangan bintang 3. So ini sumbangan yang telah dibuat oleh Kian Saleh, dan juga beliau juga telah pun menahan banyak juga tentera-tentera dan juga orang-orang Cina pada waktu itu. Dan untuk sumbangan Dato' Onn Jaafar, Dato' Onn Jaafar sebenarnya sumbangan dia adalah beliau lah yang telah meleraikan ketegangan kaum. Meleraikan ketegangan kaum yang berlaku di Johor, akibat ataupun kita kata rentetan akibat daripada penguasaan bintang 3 ke atas negara kita. So sebenarnya Dato' Onn Jaafar lah yang telah menyumbang, berjasa dalam meleraikan ketegangan kaum yang berlaku di Johor. Jadi dua orang tokoh ni memang sangat penting lah. Iaitu Dato' Onn Jaafar meleraikan ketegangan kaum, dan sehingga beliau diangkat menjadi Menteri Besar Johor lah. Jadi Dato' Onn Jaafar. Ya. Betul ke Kiai Saleh dia actually tubuhkan satu pasukan tentera untuk menentang PKM? Ya, betul. Sebenarnya Kiai Saleh telah mewujudkan satu pasukan, bukan satu pasukan lah sebenarnya, kita kata sekumpulan pemuda-pemuda, iaitu yang dipanggil kalau cikgu, dia menubuhkan iaitu menubuhkan selempang merah. Selempang merah untuk apa? Untuk menentang untuk menentang keganasan bintang 3. Jadi memang Kian Saleh memang ada buat. Ini antara poin-poin penting yang kamu kena ingatlah tentang Kian Saleh dan juga Dato' Onn Jaafar. Dan baik. Ini yang dikatakan sebagai Zofan. Tadi ada yang bertanya Zofan sebenarnya zon aman, bebas dan berkecuali. Yang ini memang bab yang ke-9. Bukan. Yang Kiai Saleh ni sebenarnya adalah ni. Untuk yang ini, Kiai Saleh ni sebenarnya kamu boleh lihat di dalam bab yang ketiga. Bukan ketiga. Bab ketiga. Last sekali iaitu bintang 3 tu. Last sekali. Bab yang ketiga dalam sejarah tingkatan 4. Bab bahagian yang terakhir, bab 3. Iaitu selepas kekalahan Jepun. Dalam subtopik kekalahan Jepun. Dalam kekalahan Jepun itulah kita telah lihat. Ini dia penguasaan bintang 3. Tak ada. Ini penguasaan bintang 3. Ini dalam subtopik apa? Keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Di mana kalau kita lihat penguasaan bintang 3 di tanah Melayu. Di sini. Di mana kalau kita lihat bintang 3 telah mengambil alih penguasaan, dan PKM telah menguasai balai polis dan juga pejabat-pejabat pentadbiran kerajaan. Dan apa yang mereka buat? Menjalankan undang-undang sendiri,
menggunakan sebuah mahkamah untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap sesiapa yang pernah bekerja sama dengan Jepun. Lalu mereka menyiksa dan membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah dan pasukan sukarelawan Melayu. So orang Melayu bertindak balas. Orang Melayu bertindak balas dengan ada yang menubuhkan gerakan Fisabilillah, pasukan tentera Selempang Merah. Yang inilah Kiai Saleh tu. Kemudian di Perak ada Khalifah Parang Panjang, memperjuangkan orang Melayu di Perak. Ini di Perak. Di Johor, Selempang Merah. Jadi akhirnya kita tahu bahawa Selempang Merah inilah yang diketuai oleh Kiai Saleh. Dan kemudian Kebangkitan Orang Melayu menentang Bintang 3 mencetuskan pergaduhan kaum. Jadi siapa yang usaha memperdamaikannya? Datuk Onn Jaafar. Di mana Datuk Onn Jaafar telah menamatkan kekacauan dan juga memulihkan keamanan di Batu Pahat. Dan beliau mengatur perundingan antara Kiai Saleh. Nampak tak? Beliau yang mengatur perundingan antara Kiai Saleh dengan Ketua Bintang 3. Beliau berjaya memujuk Kiai Saleh bebaskan orang Cina yang ditahan. Lalu Bintang 3 menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. So, Kiai Saleh dan juga Datuk Onn Jaafar memang yang tercatat dalam buku teks dan dalam nota ini, untuk kamu lihat sumbangan-sumbangan mereka lah. Jadi, ini memang antara subtopik yang memang last kan. Subtopik yang last, bab 3 sebelum masuk bab 4. Sebab tu kalau siapa yang tak alert tentang perkara ni, dia akan tanya, macam kamulah Daniel. Tanya, mana pula yang masuk benda-benda nama-nama ni? Kiai Saleh semua ni, dia bab mana? Macam tu lah. Dia sebenarnya bab 3 dalam sejarah tingkatan 4. Baik. So itu berkaitan dengan Bintang 3 dan kita telah lihat Zofan, Zone of Peace, Freedom and Neutral, dan juga kita telah lihat DEB dan DPN. Dan sebelum itu juga kita telah lihat berkaitan rapat dengan Eskom dan juga Reskom. Bagus. Baik, satu soalan yang terakhir. Apa lagi soalan nak? Sebenarnya cikgu telah siapkan. Korang ada try tak yang quizzes, link quizzes yang telah cikgu berikan. Yang first tadi tu memang tak boleh masuk. Cikgu yang silap lah. Tapi yang kedua tu memang cikgu dah letakkan. Belum lagi So tak apa. In the meantime, kamu tinggal seminggu je ni. Korang tinggal seminggu ni, aku yang seram ni. Kau jangan kau.